Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ma fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatakal muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid, barisan pegawai syarak, barisan EJK Masjid Ubaidullah, barisan kepimpinan masyarakat, barisan kepimpinan agama, Ustaz, Ustazah, Al-Fadil, Al-Fadilah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala terima doa kita untuk memberkati usia kita, masa kita, dan alhamdulillah Allah taala telah gunakan kita menghabisi bulan Rejab, dan hari ini masya-Allah kita masuk dalam bulan Syaban, 1 hari bulan 8. Ini bulan Syaban. Allahumma barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Dalam fasa menuju 29 hari yaitu Ramadan al-Mubarak. Jadi dalam hadis beritahu tidak ada puasa selepas puasa Ramadan, baginda banyak berpuasa melainkan bulannya bulan Syaban. Ini kita boleh latih tahniah pada yang puasa hari ini Isnin, tepat pula hari ini Isnin, masya-Allah, tabarakallah. Dan kita boleh meneruskan puasa puasa sunat dan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan kita punya muzakarah mengenai akidah ahli sunnah wal jamaah, muka surat 29. Akidah membentuk diri manusia. Yang itu dia punya sambungan dia. Akidah ataupun hati itu, taklukan hati kita ini membentuk diri manusia bermula di dunia dan di akhirat. Banyak nanti kita bila dengar nanti bulan Ramadan akan man shama ramadhana imanan wahtisaban. Dia ada perkara yang dipanggil ihtisab. Siapa yang meninggal anaknya kemudian fatah tasibuhu, dia ihtisab, merasakan, membayangkan pahala. Itu ihtisab tu. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan merasakan pahala tu, ni aku puasa ni kan mengharap ganjaran pahala Allah, bukan nak tunjuk kat orang, bukan ialah puasa Ramadan bukan nak tunjuk kat orang semua orang puasa, tapi nak bagi tahu tu dia punya hati tu, i'tiqad tu, dia akan bentuk diri manusia itu sendiri. Kerana tertakluk di bawah akidah itu iman dan Islam. Imanan dalam hadis. Kita tak masuk Ramadan lagi lah. Iman membentuk diri manusia dalam perkara-perkara batiniah. Yang dipanggil, kalau kita panggil tu apa? Spiritual. Kita tak nampak benda tu. Spirit. Mempercayai Allah, mempercayai malaikat-malaikatnya, mempercayai kitab-kitabnya. Kita yang tinggal kitab-kitab Al-Quran, mukjizat yang Allah kekalkan. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'rajnya Nabi, antara istimewanya Nabi Muhammad adalah mukjizatnya itu berterusan, berbeza dengan nabi-nabi yang lain. Kan tingkat pertama biasalah orang apalah benda tu, kan, Nabi Adam, lepas tu Nabi Isa dengan Yahya, lepas tu Nabi Yusuf, lepas tu Nabi Idris, lepas tu Nabi apa tu? Harun. A'yahuma di tu. A'yahuma. Lepas tu Nabi Musa, lepas tu Nabi Ibrahim. Itu dia punya susunan. Jadi dalam dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Allah, Allah telah jadikan, telah beri khususiat, keistimewaan
kepada Nabi, iaitu Al-Quran. Kita tak jumpa Zabur, Injil, Taurat yang asal ni, yang sekarang dah ada, dah berlaku tahrif, dah berlakunya penyelewengan. Tapi kita beriman, adanya tak Taurat, adanya Injil. Rasul-rasulnya daripada Adam sampailah Nabi Muhammad tak pernah jumpa, tapi kita percaya. Hari akhirat, hari kebangkitan, dia panggil hari akhirat, hari kebangkitan. Apa lagi? Harinya berkumpul, Yaumul Mahsyar. Takdir baik dan jahat. Iman juga membentuk diri manusia bersifat sabar. Ini paling berat lah. Kalau sifat sabar ni, kalau kita bincang dalam kitab Penawar Bagi Hati tu, antara sifat yang susah kita nak bentuk dia, sabar. Mengasihi saudara seagama sebagaimana mengasihi dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi kata tak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Sama. Bercakap dalam perkara-perkara kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, hari akhirat, hendaklah dia bercakap baik, bercakap dalam perkara-perkara kebajikan, memuliakan tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tetamunya, menghubungkan silaturahim. Perkara pertama yang Abdullah bin Salam dengar, dia kata, bila Nabi masuk Madinah, dia kata, aku dengar afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham, hubungkan silaturahim, tidak menyakiti jiran tetangga. Nabi kata hampir-hampir aku wasiatkan hartaku ke jiran kerana haknya. Sampai nak boleh kita nak wasiatkan harta kita dekat jiran. Begitu haknya, Allah Ta'ala terangkan pada aku, begitu hak jiran ini tinggi, besar, dan lain-lainnya. Semua perkara tersebut adalah timbul dari keimanan. Kalau kita tak percaya hadis-hadis tu, buat tak tahu je, kan? Buat tak tahu, relax. Dari keimanan yang dibentuk oleh akidah. Islam membentuk diri manusia dalam perkara-perkara zahir. Ini kita tak masuk tauhid yang kita kata beriman dengan Allah, Rasul tu belum lagi. Ni baru dia punya macam kronologi. Macam mana kita nak faham akidah tu. Ni baru lagi ni. Belum kita sifat pertama, sifat kedua tak ada. Kan? Tu dia punya tinggi ni yang perbahasan. Iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Nanti dia akan syarahkan, terangkan depan ni macam mana 2 kalimah syahadah. Kita serah. Bila orang buat pengakuan di mahkamah, baik mahkamah kita ada mahkamah tinggi, ada mahkamah sivil, ada mahkamah syariah, ada mahkamah dunia, mahkamah-mahkamah ni. Bila kita buat sumpah, nescaya kalau langgar sumpah tu apa jadi? Kita akan terima akibat dia. Macam tu kita dah sumpah dengan Allah. Ya Allah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkanmu. Tapi kalau tak ada duit, menggelabah juga. Dia ada tapi tu. Dia ada tapi. Dia ada tapi. Mana boleh tapi? Iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Faratu ala ummati alaika wa ala ummatika 50 salatan. Dialog yang terakhir Allah dengan Nabi di Sidratul Muntaha adalah Allah kata, aku fardukan kepadamu dan umatku 50 waktu. Balik Nabi bawa 50 waktu. Turun tingkat ke-7 langit. Nabi Ibrahim tak kata apa, senyum. Turun jumpa Nabi Musa. Musa kata jangan. Kan? Dia kata alajtu Bani Israel. Aku dah cuba islah Bani Israel dengan solat-solat ni. Kau 50 jangan Muhammad. Pergi minta kurang. Kalau hadis yang kita baru baca tadi, dekat kelas lagi kita orang baca, mengenai apa tu, beriman dengan Rasul ni, dia punya pengerangan tu 10 10 10 baru 5 5. Kan? Dia 10 10 10 dah 30. Lepas tu 5 5 5.
Jadi 6 kali lah turun-turun tu. Yang riwayat dia ada 9 kali kata, ataupun ada 7 kali. Dia kata 10, 10, lepas tu 5, 5, 5. Jadi 45, kurang, tinggal 5. Ada yang riwayat kata naik 5 turun. Maknanya 9 kali lah. 5, 5, 5, 5, 5. 9 kali pulang alik ni. Malu lah. Malu. Kita nak minta sign dengan kita punya JKK. Sekarang MPKK. JPKK. JPKK. Nak minta sign sekali boleh ya? 2-3 kali. Kau pahal ni. Banyak nau ni. Sodok pun tidak. Sogoklah sikit. Kan selit ke. Ini nak 9 kali ni turun tarik tu. Sehinggalah Allah Ta'ala kata, inilah 5 waktu yang aku gandakan. Satunya aku gandakan dengan 10 kali. Maksudnya 5 kali 10 sama dengan 50 pahalanya. 5 waktu sembahyang sama macam 50 waktu sembahyang. Itu dalam hadis. Boleh kita baca dalam kelas ni, insya-Allah. Dan kemudian apa lagi? Berpuasa pada bulan Ramadan. Berzakat, antara orang yang mana siksaan yang Allah Ta'ala telah tunjukkan dalam perjalanan Nabi Isra, iaitu siksaan orang yang tidak membayar zakat. Dan mengerjakan haji di Baitullahil Haram. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah kamu kerana Allah. Oleh itu dalam akidah Islam, iman dan Islam tidak boleh dipisahkan, kerana kedua-duanya tertakluk di bawah akidah yang membentuk diri manusia di dunia dan akhirat. Kalau bentuk tu dia punya atur apa ni, apa tu panggil, adunan dia tu betul, barulah dia punya boleh hilang kan. Kan? Jadi kalau kita adunan kita cantik ni, barulah dekat akhirat dia terus masuk dalam syurga. Syurga itu wangi. Kita bawa hati yang busuk, boleh masuk ke agak? Tak boleh. Urful jannah, ada panggil urful jannah. Bawaan surga ni dapat dihidu 500 tahun perjalanan. Bawaan syurga. Syurga punya bau tu. Tapi kalau tadi iman, kalau iman rosak, nak singgah neraka tu, ya Allah. Andainya seseorang itu tidak mempercayai perkara-perkara batin tersebut, perkara-perkara gaib. Tauhid ni kan percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul, dan percaya dengan maribat, perkara-perkara gaib yang boleh diistilahkan sebagai rukun iman, yang 6 tadi tu. Dan tidak melaksanakan perkara-perkara yang zahir. Nak menyatakan bahawa kita beriman dengan yang 6 perkara itu, dia mesti ada zahir. Sebagaimana yang dinyatakan, yang boleh diistilahkan pula sebagai rukun Islam. Kalimah syahadahnya kita dah bersaksi, dia ada salat, zakat, puasa dan umrah haji. Haji di Baitullahil Haram. Dan diri, mana kata, rukun Islam adalah bermakna hidup mereka itu tidak berakidah. Dan diri mereka tidak dapat dibentuk dengan akidah. Mereka bukan hidup dengan berakidah, dan tak dapat dibentuk dengan akidah yang betul. Kerana mereka itu termasuk dalam golongan orang yang tak beriman dan tidak Islam. Dan hidup mereka itu tidak berakidah yang betul dan tidak bertauhid, mengesakan Allah. Hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Memandangkan kita hidup dekat dunia, maka dua-dua hubungan ini dijaga bersama. Sebab tu agama Islam ni pertengahan. Dia tak mengasingkan daripada manusia. Tengok Tok Sami kan, dia duduk dekat dia punya rahib tu, tempat dia tu, biara tu, duduk je. Tak cara orang ni. Kalau kita tengok paderi tu, nanti dia jumpa seminggu sekali. Orang nak ampun dosa, dia pun, apa dosa kau? Saya dosa mencuri, bayar sekian-sekian. Kan? Kita pernah dengar kan? Kita punya laporan dakwah dekat Brazil. Dia ni dah pening dah, dia kata, asal ampun dosa nak bayar. Asal ampun dosa nak bayar.
Hidup tak tenang-tenang juga. Tu manusia cari tu. Dia kata, jadi mana Tuhan ni? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Sebab dia kata bayar-bayar tak rasa tenang juga. Kalau macam kan lain orang bertaubat kan lain. Kalau kita jumpa gangster ke mafia ke, macam mana sekarang? Tenang. Dulu rasa macam ketua jahat, tapi hari-hari takut. Tengok kanan, tengok kiri, kena ada bodyguard kan, takut jalan. Tapi dah taubat ni macam mana? Lega, orang nak bunuh pun tak apalah. Kan? Orang nak bunuh pun tak apa. Dah tak ada dosa. Dah taubat. Tu dia rasa tu. Manusia tu rasa. Jadi hubungan dengan Allah dalam agama kita, akidah kita ni, hubungan dengan Allah betul jaga, hubungan dengan manusia pun jaga. Bukan duk hutan macam Tarzan. Duk hutan seorang. Kan? Saya tak nak cara manusia ni. Manusia ni melemaskan. Tak boleh. Awak kan dalam agama Islam. Dalam fiqah, ibadat ni satu cabang je. Kan? Kalau kita tengok kitab fiqah tu, kalau 4 jilid, 1 jilid je ibadat. Habis perbahasan sampai haji. 3 jilid lagi tu dia ada munakahat, nikah kahwin, ada muamalat, jual beli, sewa, pinjam. Kan? Lepas tu dia ada hudud. Hukum kalau ambil, kalau rosok, kalau kita dah terpatahkan gigi orang, terpotong tangan orang, terbunuh. Tu dengan manusia tu 3/4. Berbeza dengan ibadat. Dalam hidup dan kehidupan manusia sehari-hari di dunia ini mempunyai hubungan dan pertalian dengan Allah. Betul, kita dengan Allah ada connection dan hubungan sesama manusia. Hubungan manusia dengan Allah adalah diikat oleh akidah melalui kalimah tauhid yang mengaku, yang kita dah persembahkan, yang kita dah buat sumpah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah yang Maha Esa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Sambungan dia surah Muhammad, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Surah Ali Imran ayat 18. Jadi surah Muhammad ayat ke-19. Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, illahu, dan sentiasa mentadbirkan dengan keadilan, qaiman bil qist, dan malaikat-malaikat, wal malaikatu wa ulul ilmi, serta orang-orang yang berilmu. Tu datang dengan ilmu tu. Macam tadi kan, fa'alam, tetapkanlah pengetahuanmu, ilmu. Tauhid ni belajar dengan dia ada ilmu dia, belajarlah maknanya. Belajar. Macam tu syahidallahu wa huwa wa syahidallahu wa syahidal malaikatu wa ulul ilmi, serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga bahawa tiada Tuhan melainkan Dia. Tiada layak yang disembah, ilahun dengan makna ma'budun, yang disembah melainkan Dia, Allah. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Aziz, yang maha kuasa. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Pengakuan seorang manusia bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah, yang diikrarkan dengan lidah, disebut dengan lidah, diikrar dalam hati, dalam kalimah syahadah la ilaha illallah, adalah membuktikan bahawa hubungan dengan manusia dengan Allah adalah berdasarkan akidah dan tauhid. Dan hubungan ini adalah hubungan di antara Khalik dan makhluk, yang mencipta
yang menjadikan, yang mengadakan dengan yang diciptakan, yang dijadikan, yang diadakan, yaitu hubungan Allah dengan makhluk-makhluknya, terutamanya manusia. Batu yang manusia ni yang taklif ada hukum. Kan manusia ni ada hukum. Binatang dia tak ada hukum. Kalau A, kita cerita sebelum ni kan, A tanduk B. Lembu A tanduk lembu B. Nanti dekat akhirat lembu B diberi tanduk lembu A, habis jadi tanah. Macam tu je, hukum dia macam tu, habis. Itu pun saja je nak bagi supaya menyesal, supaya beri kekesalan kepada orang kafir. Itu je. Sebab binatang tak ada taklif, tak ada tanggungjawab. Dia tak ada bayar zakat, dia tak kena sembahyang. Kita marah pokok kau tak bertasbih, ni mati ni. Wah, sedap. Kan kau mati kan, aku dah siram hari-hari, kau tak hidup ke? Kau tak berzikir ke? Wah, sedap je kau. Marah pokok pula kan. Pokok dia salahkan. Pokok dia tak ada taklif, dia tak ada tanggungjawab. Dengan erti kata yang lain, manusia yang menghubungkan dirinya dengan Allah pada semua perkara dan pekerjaan adalah bermakna mereka telah mentauhidkan rububiyah Allah. Masa solat ni dia ada waktu. Kita faham kan, solat dia ada waktu, dia ada rukun. Sekarang orang guna SOP ni, kena ada SOP dia, standard operation dia kan. Jadi macam tu juga kita kerja, dia ada waktu dia. Kerja ada waktu, cikgu kan, betul? Cikgu dia ada waktu masuk, betul, dia ada SOP dia, kena ada daftar dia kan, ada unit. Kan bahagian kerani tu D17, D19. Dia ada dia punya, dia semua ada dia punya tu. Ada GPK, ada HEM, semua dia ada dia punya bahagian-bahagian. Lepas tu dia ada apa ni panggil, pangkat. Kan dia ada pangkat gaji tu. Macam tu lah kita solat. Nabi kata ada orang solat dapat 1/10, alhamdulillah dapat juga. Ada yang dapat 2/10, okeylah sikit. Kalau periksa gagal tu. Kan ada yang dapat 10/10, dia ada pangkat tu. Ikut dia punya. Kalau dia tu, Masya Allah. Jadi seperti mana kita faham solat ni, kalau tak ambil wuduk ni batal, macam tu kita faham kerja. Saya ni kerja ni main-main ke macam mana? Ni ikutlah 8 sampai 6. Ada yang 9 sampai 5. 8 sampai 5. Ada 9 sampai 6. Dia tengok dia punya waktu. Macam tu, kalau dia faham saya ni ibadat, dia amanah dengan kerja dia, ada integriti dia. Kalau dia tak faham, kerja apa dengan manusia kan, dia tahu pun sembahyang betul-betul. Dia punya tu dah tak betul kan. Sebab tu dia kata, dengan erti kata yang lain, manusia yang menghubungkan dirinya dengan Allah, hubungan yang betul dengan Allah adalah pada semua perkara dan pekerjaan. Mau dia faham tu, adalah bermakna mereka telah mentauhidkan rububiyah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah ni dia memiliki sekalian alam. Dia faham, saya kerja kena amanah. Saya ada benda yang dibayar duit, macam kita kerjalah. Ada benda yang tak bergaji, AJK masjid macam ni, pelaksanaan kan, pengimarahan. Itu dia ada amanah dia. Iaitu mengiktikadkan dengan iktikad yang pasti, yang jazam, yang bulat, bahawa Allah yang Maha Esa dan berkuasa, dan berkuasa adalah menjadikan dan mentadbir semua perkara dan pekerjaan manusia di alam dunia ini, yang dipanggil Rabbil Alamin. Oleh itu akidah dan tauhid adalah menjadi asas agama. 31 muka surat diulang banyak kali. Asas agama, ulang banyak kali. Tak faham, dia bagi lagi. Dan Allah menjadikan manusia adalah untuk menyembah dan beribadat kepadanya. Jadi dalam fasa kita nak jadi hamba Allah, dia tak boleh senang macam tu. Dia ada ujian. Orang yang berjaya, alhamdulillah, tu dia bagi harta. Tengok okey tak bagi harta? Okey lagi macam biasa.
bagi apa tu, isteri, okey lagi. Bagi wanita, bagi rumah, bagi kilang, masih steady lagi. Maknanya dia berjaya. Maknanya dia berjaya. Kalau hidup ni relax kan, tak ada apa, tak ada ujian, tak nama hidup lah macam tu. Macam makan, tak ada garam, tak ada pedas, tak ada apa. Orang mati kot tu. Kan, tak ada rasa. Bang, tawar ke? Entah. Manis ke? Entah. Tak lama ni bang. Kan dah tak rasa dah. Masa kita kawan-kawan kita kena Covid tu, dia punya hilang antara dia punya simptom dia, hilang diri rasa. Diri rasa dengan diri bau. Memang dia kata tak bau. Semua benda tak bau. Dia kata tak bau lah. Tu. Antara macam mana rasa kalau tak ada bau ni? Oi, tak ada nikmat. Cikgu ya, tak ada nikmat. Macam itulah hidup. Kalau tak ada ujian, relax. Aku ni hidup ke mati ni? Kena tanya tu. Kena lempang sikit kan. Kena suruh orang cubit sikit. Betul, hidup lagi. Oleh itu, akidah dan tauhid dia kata adalah menjadi asas agama, dan kita faham manusia ini dijadikan untuk menyembah dan beribadat kepada Allah. Allah bagi tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Asalnya ada ya mukhatab. Liya'buduni. Surah Zariyat. Cuma dia akhir lah ni. Dia dah masuk juzuk 27 ni. Dia kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tapi kita berhenti kan. Jadi mad arid disukun, bacaan panjang, arid yang mendatang disukun kerana kita matikan. Jadi, dan ingatlah aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Kalau kita tengok dalam tafsir Jalalain, dia kata liya'rifuni. Macam tadi tu, fa'alam dengan apa tu? Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Mengetahui, meyakini dengan betul. Belajar ni, tauhid ni meyakini dengan betul. Bukan agak-agak je, ikut-ikut je. Saya ikut je lah. Dia beriman, saya pun beriman. Tak. Ni tu ada ya. Tapi dia digantikan ya tu dengan baris bawah. Surah Zariyat juzuk ayat 56. Mengenai perhubungan sesama manusia, manusia sesama manusia, akidah dan tauhid menghubungkan dan mengikat mereka itu dengan dua kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Solat subuh sekali kita baca kan, wajib tu. Solat zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isyak 2 kali. Totalnya 9 kali kita baca dalam solat. Dia termasuk dalam rukun. Asyhadu an la ilaha illallah. Masa illallah tu, mazhab Syafi'i sunat kita sembahyang ni tengok tempat sujud kita, tawajuh. Tapi illallah, masa tu kita sunat tengok kita punya sababah, jari telunjuk kita. Illallah maknanya seluruh anggota mengakui bahawa hanya disembah, yang layak disembah melainkan Allah saja. Lepas tu baru kita patah balik mata kita di tempat sujud. Sunat dapat pahala. Dan dia kata ikrar seorang yang sama-sama mengaku Allah Ta'ala Tuhan yang disembah dengan sebenarnya dan Nabi Muhammad utusan Allah adalah orang yang sama-sama beriman dengan Allah dan Rasulnya dan sama-sama beragama dengan agama Islam, yakni agama yang diredai. Allah Ta'ala kata apa? Waraditu lakumul Islam Madinah. Allah Ta'ala sebut tu, waraditu lakumul Islam Madinah dalam juzuk 6 tu, ayat ketiga. Allah Ta'ala bagi tahu, waraditu lakumul Islam Madinah, dan aku redha Islam ni agama kamu. Di mana mereka yang berhubung sesama manusia dalam agama Allah telah diberi hidayah oleh Allah ke jalan yang benar. Firman Allah Azza wa Jal, wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan sesiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul. Surah Ali Imran ayat 101. Buktinya 17 kali
kita minta hidayat dengan Allah tiap kali salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6 surah Fatihah tu. Hubungan manusia sesama manusia dalam agama Allah yang telah diikat oleh akidah dan tauhid akan menimbulkan semangat kerjasama. Bila ada isu tentang kalimah Allah, kan, satu Malaysia ni, orang sembahyang ke, orang tak sembahyang ke, sebab dia dah mengucap kalimah syahadah. Dia tahu ini hak Tuhan saya ni. Itu yang menyatukan tu. Bila disebut asyhadu an la ilaha illallah, semasa dia lahir, bapa dia azankan telinga kanan, iqamahkan telinga kiri, dan dia ajar kecil-kecil lagi dah solat, ini kalimah kamu kena baca. Kalau tak baca kamu batal solat kamu. Dia faham. Cuma kadang-kadang bila dah besar, kadang-kadang tinggal sembahyang. Tapi bila isu Allah dipermainkan, dia bertindak tak? Dia marah. Kan? Dia kata apa ni? Ni kan kita punya hak. Ini kan kita punya hak kita panggil apa tu? Eksklusif. Bukan inklusif. Ni eksklusif ni. Khusus untuk orang Islam ni. Dia ada rasa. Dia akan menimbulkan semangat kerjasama mereka memperjuangkan hak agamanya dan kesuciannya. Ada je datang, dia akan bangkit. Kita pun dah dengar, alhamdulillah. Ada dah bunyi-bunyi kita punya jabatan agama Islam ni, bahagian pengurusan masjid ni membenarkan tarawih di masjid. Dah dengar-dengar. Jadi saya kumpul lah dengan haji ayat macam mana. Kan? Kalau betul, alhamdulillah kita dapat tarawih. Alhamdulillah. Itu yang kita nak. Kalau tak, kita pergi naik tak apa. Kan? Ni apa ni sikit-sikit kan. Kalau sehari buka macam biasa, kita pergi. Tapi alhamdulillah, dia dah mula suara kan, supaya berlangsungnya tarawih macam biasa di masjid-masjid. Dengan mengorbankan harta benda dan jiwa mereka kerana didorongi. Yang dia punya indifa' tu, dia punya boost dia tu oleh keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun tak solat, walaupun orang tu tak solat, tapi iman dengan Allah tu, bila ada isu je, orang mainkan kalam Allah, orang mainkan Al-Quran. Dulu kita pernah tu dia panggil apa tu, apa nama tu, black metal kan. Dia bakar Quran, dia kencing Quran, marah orang. Ni apa ni, bakar Quran, kencing orang. Walaupun orang tu tak sembahyang. Sebab dia faham ini hak agama saya. Ni kesucian agama saya. Firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Tu. Ini yang Allah Ta'ala kata tu kan, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Tu siddiqin tu. Siapa siddiqin? Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian mereka terus percaya dan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda mereka dan jiwa mereka pada jalan Allah, menegakkan agama Allah. Mereka itulah orang yang benar di dalam pengakuan iman dia. Bukan dia cakap saja semang kosong tu. Kan dia semang gebang, bukan. Hubungan manusia sesama manusia dalam mentauhidkan Allah, amalan dan pekerjaan mereka tertakluk di bawah tadbir Tuhan yang satu, di bawah pengurusan Allah Ta'ala, dan kitab yang satu dengan panduan yang satu, iaitu Al-Quran, dan Rasul yang satu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kiblat yang satu yang dinamakan Ka'bah, Baitul Atiq. Dengan tercantumnya perkara-perkara tersebut, man rabbuka, Allahu rabbi, man nabiyuka, Muhammadun nabiyyi, ma kiblatuka,
ma ikhwanuka al-muslimun. Kan? Apakah kamu punya panduan Al-Quran? Ini dengan tertantumnya perkara-perkara tersebut di dalam hati seseorang manusia, seseorang mukmin, akan timbullah kasih sayang dan perpaduan ummah dalam ikatan yang satu, yaitu ikatan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam agama Islam. Firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Hujurat ayat 10. Sebenarnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah. Bertakwalah kepada Allah, moga-moga kamu dirahmati Allah. Itu juzuk apa tu? Juzuk 26. Mengukuhkan keyakinan manusia kepada beragama. Dia punya tu panjang ni akidah yang sahih baru masuk. Nanti orang kita masuk akidah yang sahih baru dia cerita tauhid tu. Dia punya perjalanan tu kita nak fahamkan. Fitrah manusia yang hidupnya perlu beragama. Macam saya cerita tadilah kan. Orang Brazil dia cari siapa, mana Tuhan, mana agama betul. Pening dah, asyik bayau, tak ada ketenangan. Akidah menjadi asas utama untuk mengukuhkan keyakinan manusia kepada beragama. Islam selaku agama yang sesuai dengan fitrah, yang sesuai dengan fitrah manusia. Sebab apa? Sebab dia tak melampau dan dia tak sangat cuai. Tak, tengah-tengah Islam ni. Mampu kahwin lebih daripada dua, kahwin dua. Tak mampu, satu cukup lah. Jangan kecoh now. Kan? Ini dah saya punya ada polis pencen lah, saya punya taman. Dia kata dah umur 50-60 nak kahwin 2-3. Kalau nak umur kahwin 2-3, umur 40 kahwin. Kata baru lelaki. Kan? Wah, kena terasa kita kan. Terasa kita muda tercabar. Ustaz nanti jangan tua baru nak cerita lah ni. Ya. Islam selaku agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Dia sesuai, kan? Ada makan, ada rehat, ada solat, ada zakat. Dia tengah-tengah. Tak ada melampau makan kumpul harta banyak. Tak sempat pencen, harta dah pindah dekat waris. Tak sempat rasa pencen. Jadi Islam selaku agama yang sesuai dengan fitrah manusia perlu dipandu oleh akidah. Kalau tak pandu dengan akidah, sakit juga. Bang, kita kan dah sedekah, berapa nak solat? Ada cerita Melayu dululah dia buat. Dia nak gambarkan. Ada orang dia salah faham. Kita kan dah sedekah banyak, rumah anak yatim sana, rumah yatim sini, berapa kita nak solat? Kan as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah tu kan memadamkan kemarahan Allah. Betul lah agama dia dah buat betul, tetapi apa tadi tu? Tidak dipandu oleh akidah yang betul. Salah, sakit juga. Solat tinggal. Saya dah puasa, alhamdulillah puasa. Sahur, lepas sahur tidur sampailah maghrib baru jaga, baru makan. Alhamdulillah, syukur dapat puasa hari ni. Update dalam status FB. Alhamdulillah dapat puasa hari ni. Betul lah sembahyang kau tadi tu mana? Subuh tak ada, zuhur tak ada. Faham tak? Dia tak dipandu. Dia betul, memang sesuai dengan fitrah dah, tapi tak dipandu dengan akidah yang betul. Sakit juga. Agar mereka benar-benar menjadi seorang insan yang kamil, yang berasaskan akidah yang betul. Kerana dengan akidah lah seseorang manusia tadi menjadi orang yang beriman, betul imannya, dan juga dia melaksanakan semua rukun-rukun Islam. Solatnya, puasanya, zakatnya. Seseorang yang beriman dan Islam yang tidak berasaskan keimanan dan keislaman mereka dengan akidah, tidak berasaskan keislaman mereka dengan akidah, keyakinan mereka kepada agamanya tidak kukuh. Kerana tidak ada panduan dan asas yang boleh mengukuhkan mereka itu kepada beragama, di mana keimanan dan keislaman mereka itu dengan mudahnya boleh diseleweng.
oleh mereka yang memang sentiasa mencari-cari jalan untuk merosakkan akidah orang-orang yang beriman dan Islam. Memang ada golongan tu. Kan? Kau kan kita dah cerita Isra Mi'raj. Nabi nak pergi ambil sembahyang tu, Allah bersihkan hati dia kan. Mana kalau kita sembahyang sekarang, sebelum sembahyang kena zikir banyak-banyak supaya bersih hati. Sembahyang tinggal. Itu ada poin dia. Padahal dengan sembahyanglah hati kita bersih. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Zikir paling afdal adalah solat, bacaan adalah Al-Quran. Al-Quran bacaan yang paling afdal adalah ketika dalam solat. Baru betul pahaman dia. Kalau tak zikir, tenang hati, tenang. Solat tak. Anak lintang pukang tak ke mana ni, bini tak ke mana. Bang beli beras bang, zikir. InsyaAllah beras turun. Turun dari langit. Kan? Bang pampers bang, zikir. Akan turun pampers dari langit. Kan? Eloknya peti turun dari langit, peti dia turun mampus. Senang. Bahasa kasarnya. Pahaman dia salah. Betul. Kita belajar ni, dia baru nak bagi tahu tu. Kita ni kepentingan membelajar tauhid, bahawa dia balance. Fiqahnya, syariat dia betul, akidahnya betul, barulah kita ni akan usaha atas insan kamil. Wallahu ta'ala alam. Minggu depan kita akan masuk mengenai apa tu? Akidah yang sahih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbitna qulubana, Allahumma tsabbit qulubana bil iman. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dengan iman. Wa ahyina bil iman, hidupkanlah kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikanlah kami dengan iman. Wa hsyurna bil iman, bangkitkanlah kami dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkanlah kami syurga dengan iman. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.